time dia benar-benar tajam pula, dia tak bercakap apa-apa langsung. Dia pandang. Dia pandang kan, orang panggil Pak Kadir. Dia pandang. Tapi dia benar-benar tajam je. Tak bercakap apa-apa, diam. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, if you guys are new, masih baru dekat channel ni, tolong jangan lupa subscribe, like, comment and share dekat video YouTube Mira, okay? So, siapa yang belum kenal tu, saya Mira. Hi. Selamat perkenalan and welcome dekat channel YouTube Mira ni. So, thank you so much sebab singgah dekat YouTube channel Mira ni. And today, hari ni Mira nak bercerita tentang kisah seram, cerita hantu, iaitu cerita hantu raya. Okey, cerita ni daripada seorang yang bernama Arif. Dia kongsikan cerita ni dekat dalam internet, and Mira pun ada baca, and then Mira nak bagi tahu lah korang cerita apa yang dia sebutkan ni, yang dia kisahkan ni, apa yang seramnya adalah dia pasal cerita hantu raya. Korang pernah dengar tak hantu raya? Okay, so jadi cerita ni berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh Arif. Okay, ni cerita ni terjadi dekat kampung dia, di mana satu malam tu awal tahun, kampung Arif ni digemparkan lagi dengan misteri ketukan dari rumah ke rumah. Maksudnya ada ketuk pintu dekat daripada rumah ke rumah. Okay, daripada rumah Mira ni pergi ke rumah, contoh ke rumah Saleh, pergi rumah Saleh, adalah ketuk dia tu, ketuk tok. Tapi bukan ketuk yang macam tu tau. Dia ketuk yang ketuk kuat gila sampai macam nak roboh pintu rumah tu. Lepas tu kampung diorang ni selalulah buat mesyuarat setiap minggu, setiap bulan, tapi langsung tak ada penyelesaian. Diorang tak tahu apa siapa yang asyik ketuk pintu tiap malam tu. Dari rumah ke rumah sini, ke rumah sana, berpindah-pindah ada ketuk tu. So diorang setiap minggu, setiap bulan diorang buat mesyuarat ramai-ramai, tanyalah macam mana lah ni kan. Tapi tak ada langsung jalan penyelesaian. Jadi bila diorang dah buat mesyuarat ni, satu jawatan kuasa ditubuhkan, iaitu jawatan kuasa untuk meronda macam polis meronda, nak takak siapa pengetuk misteri ni, siapa yang selalu ketuk tiap-tiap malam bising kan. Tapi yang jadi satu masalahnya, bila rondaan tu dilakukan contoh di utara, ketukan tu akan tiba-tiba pergi ke selatan. Maksudnya seolah-olah yang mengetuk tu macam tahu je akan ada rondaan dekat utara tu, so dia pun pergi ke selatan untuk ketuk, untuk pergi kacau orang kampung ni. Lepas tu nak dijadikan cerita, ketukan yang berlaku selama 5 minit. Tahu tak, 5 minit tu masa yang lama. Seminit pun kau nak ketuk punyalah lenguh tangan kan, ni lagi lah 5 minit kau nak ketuk. Dan ketukan tu adalah ketukan kasar tau, bukan lembut macam tak bukan. Dia ketukan kasar gitu, pong sampai nak roboh lah pintu rumah tu. Jadikan cerita juga, beberapa buah mulut penduduk kampung ni, diorang ternampak, diorang macam ada nampak lah, ternampak entiti siapa yang mengetuk ni. Bayangan tu macam senior dekat kampung tu, nama dia Pak Kadir ni dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jadi yang diorang nampak tu macam bentuk susuk tubuh badan senior dekat kampung tu, yang dah meninggal. Okey, jadi awal Pak Kadir ni dikenali dengan seorang yang bertubuh dan berbadan kuat, dan dia selalu kuatlah bekerja walaupun usia dia dalam anggaran dah 100 tahun. Orang katalah, sebab dalam proses buat kad pengenalan tu, kad pengenalan pasca merdeka tu, beliau dah berumur 20 ke 30 tahun. Jadi awak bayangkan dia pasca merdeka tu sampai sekarang, berapa umur dia tu? Dah berapa lah kan?
tapi dia masih kuat bekerja. Bayangkan macam mana tu, korang tu boleh bayangkan tak orang yang dah berumur 100 tahun boleh kuat bekerja lagi? Logik tak? Ada lah, mungkin ada, tak tahulah, tapi mungkin lah macam yang Dr. Mahathir. Tapi yang ni yang kuat bekerja, masih kuat, dan dia tegur lagi. Dia bukan yang macam jalan slow, tak, dia kuat. Even dekat kampung tu, Pak Kadir tu sendiri pun dah tak ingat dia ni lahir tahun bila, dia tak ingat. So diorang pun macam tak tahu lah umur Pak Kadir ni, macam dia sama-sama, tapi badan dia memang dah macam orang yang berusia tau. Umur dia memang dah nampak macam 100 tahun, tapi masih kuat. Okey, sama ada cerita tadi. Time pasal ketuk pintu tu, nak dijadikan cerita adalah beberapa saksi yang nampak bila dibuka ke pintu, entiti tu terus macam hilang, macam gaib. Okey, adalah beberapa saksi juga yang pernah nampak Pak Kadir ni. Pak Kadir ni bila setiap kali orang nampak, diorang memang akan nampak Pak Kadir ni akan memakai baju yang sama setiap hari, iaitu baju warna kelabu dengan ada lubang dekat belah kanan. Lepas tu songkok dia lusuh. So bila diorang selalu jumpa tu, mata Pak Kadir ni memang akan merah menyala. Tahu tak, merah menyala. Jadi nak jadikan cerita, bila diorang ni nampak Pak Kadir ni dia tak bercakap, dan dia hanya memandang kosong ke depan je. Dia tak bercakap, dia tak mengangguk, tak apa-apalah, dia pandang kosong ke depan je. Tu macam mana tu. So time dia jalan tu, yang orang nampak kan, dia memang tak bercakap, tak ni, dia pandang ke depan je. Lepas tu adalah beberapa orang yang berani sangat ni, dia pergi tegur. Bila dah tegur Pak Kadir ni, apa yang Pak Kadir tu buat, dia pandang, tapi dia menenung tajam je. Macam menenung tajam. Time dia menenung tajam pula, dia tak bercakap apa-apa langsung. Dia pandang kan, orang panggil Pak Kadir, dia pandang, tapi dia menenung tajam je, tak bercakap apa-apa. Jadi dekat kampung tu, budak-budak kecil yang selalu mengaji tiap-tiap malam tu, diorang dinasihatkan supaya tak keluar mengaji pada setiap malam. Maksudnya janganlah pergi mengaji tiap malam tu, pergilah mengaji tiap petang ke pagi ke, yang penting jangan malam. Sebab ada kehadiran entiti ni, takutlah kan. Siapa tak takut? Kau takut tak? Okey, balik kepada pencerita ni, Arif dengan Uda ni, diorang pun pergi ke gelanggang seperti yang dijanjikan, sebab diorang ni ada latihan silat. Latihan silat ni selalu ada time malam-malam. Macam Mira pun ada kawan Mira yang selalu belajar silat tu dekat asrama ni, dekat Unique Mindset ni, diorang selalu pergi latihan tu time malam. Latihan silat ni diorang tak pernah stop dan dijalankan seperti biasa. Tapi jumlah pelajar tu mula berkurangan sebab diorang nak, yelah, pelajar nak elak lah daripada jumpa Pak Kadir ni. Siapa yang tak takut kan. Jadi tapi latihan tu berjalan seperti biasa. Jadi nak dijadikan cerita, selepas diorang selesai latihan silat tu, diorang pun berehat sebelum balik rumah. Lepas tu time diorang berehat-rehat tu, si Uda ni pun tanya dekat Arif ni, Arif, kau ada dengar tak pasal Pak Kadir dekat kampung yang cerita jadi walang tu? Uda ni tanya sambil dia buka tanjak kat kepala dia tu. Orang yang selalu silat dia pakai tanjak kat kepala tu kan, dia pun buka, sambil buka. Lepas tu suka peluh dekat dahi dia tu. Lepas tu si Arif ni pun jawab, ada, tapi itulah belum sampai ke jiran yang sini lagi. Maksudnya dekat kejirinan yang dekat Arif tu tak ada sampai lagi. Jadi dia mungkinlah taman sebelah kan. Taman sebelah tu tak masuk lagi. Dia cakap tak ada, tapi tak adalah sampai ke jiran dia lagi. Dia balas pendek macam tu. Lepas tu dia pun duduk sebelah kat Uda tu. Lepas tu sambil nada serius, Uda tu jawab, baru sampai kau kata jiran aku Pak Uda tu dah 2 malam pintu dia diketuk oleh satu entiti makhluk lah, tak tahu siapa. Lepas tu bila dia mengandap kat pintu tu, benda tu macam berlumut warna hijau, dan badan tu memang berlumut warna hijau, dan rupa dia tu macam Pak Kadir. Korang dah rasa seram tak? Yelah,
orang tu dah meninggal. Kau bayangkan dia meninggal tu kau nampak. Apa kau rasa? Mesti rasa macam scary-nya lah. Kalau bila aku sendiri tu. Lepas tu bila cerita-cerita dia dah masuk sampai kat family si Udin ni, Udin pun cakap mak dia semalam pun nak berak dekat luar pun takut. Dia risau diganggu. Dia risau lah diganggu dekat apa ni, orang zaman dulu ni dia punya toilet kat luar. Jadi kalau korang nak pergi berak ke nak kencing ke, korang kena keluar lah rumah tu sebab toilet dekat depan ataupun kat tepi belakang rumah kan. Lepas tu yang mak si Uda ni dia risau diganggu sampai dia berak dekat dalam surat khabar je. Lepas tu esok pagi ni baru dia tanam kat luar. Dia pun sambil gelak-gelak. Lepas tu time diorang cerita-cerita ni, tiba-tiba cikgu dia datang, cikgu silat dia datang. Cikgu Japar tu menyampuk lah diorang ni sambil ketawa kecil. Hantu raya tu barangkali kalau korang nak bela, aku boleh ajar jampi serapah tu sambil dia ketawa kecil. Korang nak tahu tak apa jampi dia tu? Aku baca kat sini. Hei si hantu raya jembalang angin, aku tahu asalmu. Engkau dari bulu hidung Nabi Adam, makan engkau telur ayam. Mari makan benda-benda ini. Sengaja aku tak habiskan, kalau kau nak aku bagi mentera serapah. Sambil Cikgu Japar tu baca mentera tu, sambil-sambil tangan dia panggil meraung-raung dekat tu. Dia panggil lah, dia seperti menari dan memanggil sesuatu, tak tahulah panggil apanya dia. Jadi Cikgu Japar ni cakap lah, Cikgu Japar ni pun bercakap. Dia cakap ada bicara tertentu yang kau kena buat, dan kena buat 3 malam berturut-turut. Dan kalau benda tu datang, ada layanan dengan kau. Kalau tak, maknanya tak ada layanan. Maksudnya benda tu akan datang kalau dia nak. Kalau dia tak nak, dia tak datang. Tapi benda tu kena buat 3 hari 3 malam berturut-turut. Okey, lepas tu Cikgu Japar ni cakap lah, kalau kau rasa sejuk bila dia masuk dari ibu jari kanan atau ibu jari tangan kanan, bila dia keluar hilang rasa sejuk. So maksudnya bila dia masuk dalam badan tu, kau akan rasa sejuk bila dia masuk ibu jari kaki kanan ataupun ibu jari tangan kanan ni. Bila dia keluar, hilang terus rasa sejuk. Benda tu, hantu raya ni, dia kena jamu dulu, barulah dia boleh melakukan tugas. Maksudnya korang kena bagi dia makan dulu, baru dia boleh melakukan apa-apa tugas. Okay, faham? Tapi Cikgu Japar cakap lah, nak buat apa kan? Ni semua kerja syirik. Benda tu, benda panggil hantu raya ni, benda syirik. Korang janganlah buat macam tu. Okay? Nanti memakan diri awak sendiri. Yelah, dia punya benda tu dalam badan kita ni, roh kita ni kena ada satu je roh. Dia tak boleh ada dua. Okey? Tak boleh ada dua. No. Bila awak panggil benda tu masuk dalam badan, ada dua lah. Jadi bila roh kita keluar nanti, bila kita dah meninggal, benda tu akan stay dalam badan kita. Sebab itulah benda tu kacau penduduk kampung. Jadi benda tu tak nak tinggalkan badan dia lagi. Jadi dia tinggal lah dalam badan Pak Kadi ni. Okey, faham? Allah sendiri dah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, bermaksud barang siapa syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu seburuk-buruk teman. Maksudnya bila awak jadikan syaitan itu kawan awak, syaitan itu adalah seburuk-buruk teman awak. Buruk lagi daripada teman yang selalu buat jahat kat awak. Itu memang syaitan adalah seburuk-buruk teman. Okey. Jadi time diorang dah bersurai, dah habis kelas silat tu, diorang pun nak balik. Lepas tu Uda dengan Arif ni nak balik ni, diorang cakap lah, kalau jadi apa-apa jangan lari, jangan, diorang tak nak lari, diorang tak gentar lah, diorang macam nak berlawan dengan benda tu. Yelah, diorang tak nak, diorang dah sumpah lah kat diri masing-masing. Baiklah kawan-kawan kan, bila kita dah cakap kau jangan lari tau bila aku jadi apa-apa, maksudnya kau jangan tinggalkan aku, kau bersistur dengan aku. Tiba-tiba si Uda tu cakap, Arif, ada benda lah kat dalam semak tu kan. Diorang tiba-tiba ada benda lah kat dalam semak. Dia pun cakap, entah-entah Pak Kadir tak. Lepas tu Arif cakap lah, kau ni diam lah, cuba jangan cabur sikit mulut kau tu. Sebenarnya Arif ni dah nampak dah macam ada something dekat tu, tapi dia tak nak lah cakap apa-apa. Dia lah takut lah kan, kita tak nak lah benda tu macam efek kat kita ni. Macam kita tak nak takutkan diri kita, kita nak macam nak kita cool je, down je, okay? Nak hadapi situasi dengan tenang.
Betul, rupa-rupanya ayam. Diorang itu gelak-gelak, itu ayam je lah, apa ni nasi ni kan. Lepas tu tiba-tiba diorang terdengar, ayam, diorang cakap lah, ayam siapa ni kan. Lepas tu tiba-tiba ada suara, ayam aku, Kadir. Berderau darah diorang. Tiba-tiba dengar suara tu, lagi-lagi Kadir. Lepas tu Pak Kadir tu, hantu yang lain yang diorang cakap-cakap dengan Pak Kadir ni, dah muncul kat sebelah udara tu je. Lepas tu dia pun sambil pegang ayam tu, dia cakap, kamu mahu Taurik Kiswah bin Abbas, tu nama penuh udara tu. Sambil dia tanya tu, sambil dia menyelingai, dah lah sebut nama udara tu dengan nama penuh. Lagilah member tu takut. Lepas tu dia cakap lagi, kalau kamu mahu, kamu boleh jadi tuan baru ke ayam ni. Sujud dulu je diorang tengok tatap bola mata Pak Kadir. Lepas tu apa lagi, diorang pun menolong lah, terpekik-pekik hantu. Diorang tu berlari sebab diorang terkejut dengan kehadiran hantu raya Pak Kadir. Tiba-tiba diorang tengah lari tu, tiba-tiba Pak Kadir sebut, nanti dulu. Lepas tu diorang pun pusing lah ke belakang. Diorang tengok, rupanya dari rupa Pak Kadir tu dah bertukar jadi makhluk lain. Korang nak tahu tak dia dah bertukar jadi hantu warna hitam, dan dia tinggi 7 kaki dengan ada dua tanduk seperti helm kerbau, kiri dengan kanan. Lidah dia warna merah panjang. Lepas tu dia terjelir-jelir macam seolah-olah mengejek sesuatu kat diorang. Kata, kini salam aku pada Pak Seri. Dia cakap macam tu dengan terjelir lidah dia lagi. Ya Allah. Time diorang lari tu, dia cakap, jangan lupa Arif bin Yahya. Dia sebut nama penuh tu. Kalau tak, kau yang aku jadikan tuan ke ayam ni. Meremang mulut teman tu bila dengar nama dia dipanggil dengan nama penuh. Bila kau bayangkan dia boleh tahu nama penuh kau. Kalau aku jadi ni, serang dah lari. Tak tahu aku pengsan kat situ. Rupanya udah tu dah lari ke depan. Si Ali ni tertinggal-tinggal kat belakang. Lepas tu tiba-tiba bau muntah dekat tepi masjid. Rupanya udara tu muntah. Yelah, sebab nampak benda tu, kita terkejut. Dia pun sampai tempat muntah, memang lari. Jadi hantu raya ni tiba-tiba dah sampai kat rumah. Udara ni pun nak tidur kat rumah Arif sebab dia takut sangat. Lepas tu tiba-tiba Pak Seri pun datang rumah diorang. Dia cakap, berani betul hantu tu datang kat rumah dia. Lepas tu dia cabar. Dia cakap, dia cabar aku. Dia kata jangan ganggu dia. Sampai dia jumpa tuan baru, jangan ganggu dia. Dia kata macam tu. Kalau tak nak turut, dia akan jadikan si Arif tu sebagai tuan baru dia. Si Arif, bapa Arif ni pun cakap macam ni, macam mana bang? Dia cakap macam tu. Pak Seri ni pun jawab, syaitan dan iblis ni memainkan peranan dalam tipu muslihat kaum Adam, iaitu kaum kita ni. Kalau kita turut, maknanya kita kalahin dengan orang, kalah pada tuntutan syaitan dan iblis. Wahal dalam Al-Quran dah terang lagi nyata yang kita, syaitan dan iblis ni adalah sebesar-besar musuh yang harus kita perangi. Jadi guys, cerita ni belum berakhir lagi, belum habis lagi. Kita nak tahu kisahnya. Kalau nak tahu kisah dia, korang kena follow part 2, okay? Jangan lupa tengok video Mira yang akan Mira upload dekat Hantu Raya part kedua, okay? Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, okay? Dan untuk semua video yang Mira akan upload, korang jangan lupa tengok, okay? Thank you, bye. Assalamualaikum.